Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berusaha, pengurusi masjid, pengurusi surau, jawatan kuasanya, yang saya kasihi, Tuan Imam, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita masih lagi membincangkan daripada kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang dikaryakan oleh Al-Imam Al-Syekh Ahmad bin Abdul Rahman bin Qudamah Al-Maqdisi. Tajuk pada hari ini yang akan kita bincangkan adalah berkenaan dengan isu seterusnya, iaitu sambungan daripada fadilat solat yang mana kita telah bincangkan sebahagian daripadanya. Antara lain kita nyatakan bahawa solat itu mempunyai rukun, kewajibannya dan perkara yang sunat. Dan kita telah nyatakan bahawa ruh bagi solat itu adalah niat dan juga keikhlasan, khusyuk, hadirkan hati. Dan solat sebagaimana yang kita fahami, terdapat kandungan dalamnya berkenaan dengan zikir, munajat, perbuatan-perbuatan. Dan apabila seseorang itu tidak dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin hal ini, maka sebenarnya ia telah mengabaikan solat yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang kita hendak bincang pada malam ni adalah lebih khusus lagi, yang mana sepatutnya kita faham agar apa yang kita lakukan tentang solat ini bernilai, bermutu dan tinggi darjahnya. Maksud saya, cabaran yang paling besar apabila kita solat ialah penghayatan solat itu sendiri. Kita masa kecil, sebagaimana saya sebut, kita lalai masa sembahyang. Kita selalu nak bentak dan nak marah ibu dan bapa kita yang suruh kita sembahyang. Bila mari besar sikit, kita rasa tak puas hati dengan cikgu, guru disiplin atau warden asrama yang suruh kita sembahyang. Bila besar lagi kita sembahyang, duduk mesti masa tu jiwa kita rasa merdeka dan kita pun tak berapa bersungguh sembahyang. Tambahan pula pada masa tu mula dah ada perasaan cinta. Bila masuk dalam jiwa kita cinta, sembahyang kadang-kadang dok gambar teringat ke kawan kita, gewer kita, apa yang kita minat tu. Lalai lagi. Begitulah dalam episod seterusnya apabila kita sudah belajar, nak kerja, cari peluang. Semuanya dalam episod hidup kita yang paling penting, kau sembahyang, kau lalai. Itulah cabaran yang berlaku pada kita bila mana syaitan akan cuba lalaikan kita sembahyang. Artinya sampailah kita ni besar, kita kerja, lalai lagi. Kita ada anak, lalai lagi. Ada cucu, lalai lagi. Kita tak boleh nak fokus sembahyang kita. Sembahyang hanyalah 5 minit, 10 minit. Jarang kita tengok orang sembahyang 10 minit. 5 minit pun payah. Lebih-lebih lagi zaman kita ni profesional semua. Laju. Tapi kita tak boleh nak menghayati makna solat itu. Saya tuan-tuan minta maaf dalam hal ni.
Sebenarnya saya ceramah pada diri saya. Bukan. Saya rasa apa yang berlaku pada diri saya sama jugalah dengan tuan-tuan. Walaupun saya tahu tuan-tuan hebat pada saya. Lebih kurang je. Kerana syaitan telah berkata, bila kita masuk saja semayang, uzkur kaza wa kaza. Mu ingat begiang, mu ingat begiang. Tadi kita semayang, tu imam semayang. Kita lupa. Kita lalai, tak boleh. Macam mana? Sebab semayang ni tuan-tuan, inilah cabaran. 5 minit sahaja kita tak dapat nak tumpu. Kita minat pasukan bola. Kita tengok betul-betul. Kita boleh menghayati 90 minit. Tuan-tuan tengoklah zaman dulu orang duduk dalam stadium. Main bola. Bukan orang duduk dalam stadium. Orang yang duduk di rumah main bola. Kena pula Piala Dunia. Pasukannya pasukan pilihannya masuk kepada final. Dia nak pergi tandas pun sama masa waktu rehat. Tuan-tuan faham? Dia ejah, dia tahan. Lebih-lebih lagi permainan yang menarik. Permainan yang menarik ni bola turun naik dekat gol semua. Alik ni gol dekat nak gol, alik ni dekat nak gol. Oh, tu menarik lah. Yang tu kadang-kadang kita dengar dulu sudah main tu 3 orang mati, lemah jantung. Lepas kejut bola kalau. Maknanya dia boleh tumpu. Sebab dia minat. Sebab dia tengok. Dan dia tak dengar. Dia boleh ingat betul-betul. Saya suka sangat tengok pengulas. Dia boleh ingat. Minit yang ke-23, satu tandukan yang luar biasa. Minit yang ke-44, ingat detail. Kenapa? Kerana dia aim, dia tumpu, dia target, dia fokus. Tapi dalam ibadat Allahu Akbar, lupa terus. Allahu Akbar, kita lupa. Nikmat solat kita tak rasa. Lazzatus salah kita tak rasa. Alangkah baiknya kita fikir. Takkanlah umur aku 60, 40, 30, 50 kita tak rasa mana. Saya sengaja contoh benda-benda zahir dulu. Supaya kita dekatkan. Minggu lepas hamba pergi dengar orang ngaji berlagu. Gaya hamba ni mudah je nak hak. Masa tarik tu sedap dengar. Masa ngaji berlagu tu mula-mula bayar tisikah tu sedap-sedap. Masa tarik tu Allah sedap sungguh dengar. Termasuklah Sahibul Fadilah Al-Fadil Dr. Anwar Hassi. Tuan-tuan, rupa-rupanya walaupun puak-puak kurak tu, puak-puak kaki-kaki lagu tu dia seronok, tapi rupa-rupanya orang yang seronok style saya ni, style kita ni ramah. Saya sehari je selepas pada tu saya pergi ke TV Hijrah. Saya minta laporan. Biasanya dia ada, dia panggil Nelson ataupun apa-apalah yang menjadi pengukur macam mana. 1 juta lebih. Luar biasa. Orang suka. Ini kita. Tapi kalau kaki lagu tu tuan-tuan, Allah. Dia suka. Siapa kadang-kadang dalam semayang tu bila terimang lagu tu dengan mulut dia bunyi tu hak mana tinggi hak Allah. Jadi tok imam pun suka bersalah. Nak ceritanya sebab berlaku penghayatan. Kita tengok pula dalam bab lain. Bila mana minat orang politik contohnya. Saya selalu kadang-kadang temu tanya tidur ke apa. Bagi dia pukul 2 tu awal lagi. Kita pukul 11.30 tu menguat 14 kali dah. Kenapa? Kerana seronok. Lebih-lebih lagi apabila ditajukkan temu regu pula lupa. Hamba selalu masa kecil dulu kalau nak pergi ke bandar naik bas. Tapi tak banyak kali lah. Biasanya motosikal lah naik bas. Apa yang saya kagum,
Di kampung kita ni akan ada gerai Pak De, Pak Ngah, Pak Lang yang duduk di Kedah. Air kopi O tu kita hala pergi ke Kang, kita balik kita tengok masih setengah gelas tu lagi. Kalau dam haji tu 14 kali dah. Haji dam tu tak kita. Tak bergerak. Asyik. Sebab dia suka. Semayang 5 minit. Apa masalah? Selalu ingat macam-macam. Dan peliknya, tengok iblis syaitan. Peliknya jarang masa kita semayang kita ingat satu benda je. Okey, dalam masa semayang ni aku teringat tentang surah Raudah Mukhlisin. Surah Raudah Mukhlisin. Dah, tak boleh. Mari sini, tah ke ni, tah ke orang kampung. Ingat, dulu, kini, akan datang, nak beli, nak makan. Ingat. Macam mana nak khusyuk? Saya beri contoh mudah lah. Saya ngajar bab khusyuk ni. Tok Imam siapa berair mata. Pengurusi masjid pun sama. Nak khusyuk. Ustaz ni pakai nak khusyuk semua. Boleh khusyuk? Boleh, insyaAllah. Hari ni, kali ni boleh dah. Dia beri faham makna Alhamdulillah. Beri faham maknanya semua tehah tu. Giam-giam faham. Okey. Tiba-tiba, saya kata kepada tuan-tuan. Ni kata je. Bukan sebenar. Sebab PKP tak boleh. Saya kata, insya-Allah tuan-tuan, malam ni, selepas mayang isyak ni, saya nak jamu sekali. Tapi jamu tak sedap balah mana. Saya nak jamu udang galoh. Udang galoh ni besar ni. Bukan tunjuk kecil atas ni. Bukan hak ni. Besar ni. Besar ni. Ni. Lengang. Minta maaf lah, tak mahal. Lebih kurang dalam 85 sekilo. Saya rasa bolehlah untuk seorang dengan ramai ni 2 ekor seorang. Dan saya tak cari jauh. Tempat yang saya cari ni adalah di Romping. Kedai jual udang galah special baru siapa tadi. Memang. Tuan-tuan dengar ni neteh hari. Jadi masuk insyak. Tok bila azan, sudah azan tu qamat lalu. Sungguhnya Tok Imam dah kena ramai hari ni rasa seronok nak masa nak makan udang galah pula ni. Start semayang baca Yasin. Makmum ni gelisah. Bapa tu Imam tak erti. Inna je. A'tayna kal kausar. Apa rajin sangat Yasin. Allah. Tuan-tuan. Tengah baca Yasin tu baru ayat Quran yang kedua. Yasin wal Quranil Hakim. Tiba-tiba dengar sekumpulan orang muda kata, Alhamdulillah aku dapat dah 3 kilo aku ambil semua dah udang galah ni. Orang ni kata sedapnya dia makan dah, dia gomodoh belakang. Tok Imam tu dan 3 ayat je. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Tak siapa mursalin pun. Allahu Akbar. Makmum ni bila dengar hak tu lupa Yasin. Dengar kata aku dah ambil dah 3 kilo. Habis kata dia. Khusyuk dah semayang. Sudah semayang tengok anak-anak muda ni hilang dah habis. Makanan semua tak ada. Yang adanya kuah udang galah. Apa perasaan? Saya rasa pertama sekali memang dia marah Tok Imam. Tok Imam kau tak kena. Kita kadang-kadang buat lebar biar dia kena tepat. Lebar-lebar makan kau dulu. Saya 14 tahun dah tak makan udang galah besar macam ni. Boleh hak kecil semua. Tuan-tuan, tengok semayang. Tengok. Lupa. Tak khusyuk. Tak khusyuk. Jadi, perkara ni terlalu banyak berlaku. Kita kerja makin ni tak khusyuk. Macam mana kita nak khusyuk, macam mana kita nak semayang, nak ingat betul-betul.
Ada orang cerita bergurau lah, bukan daripada ni. Tok Guru ni kata, tuan-tuan, hari ni saya nak uji tuan-tuan. Benar cakap, sembahyang sunat 2 rakaat, siapa yang khusyuk, saya nak bagi hadiah. Pakat sembahyang semua. Sembahyang. Sudah sembahyang, Tok Guru ni pun kata, okey, siapa yang khusyuk? Awak. Tok Guru minta maaf lah. Lepas takbiratul ihram tak khusyuk. Hak lain sikit boleh tahan 1 rakaat, saya khusyuk. Anak murid hak terbaik sekali, Tok Guru, alhamdulillah, saya khusyuk sembahyang. Cumanya, dekat nak salam tadi, saya teringat apa hadiah Tok Guru. Tu cuba nak buat. Maknanya perkara ni adalah amat-amat payah. Jadi di sini pengarang sebut beberapa perkara bagaimana cara kita nak dapatkan seperti itu. Pertama, hadir hati sebagaimana yang kami nyatakan. Iaitu hati itu kena kosong daripada sebarang perkara yang melalaikan. Caranya kena ada himmah. Apa makna himmah? Himmah ni maknanya semangat yang tinggi, jaga betul-betul, tak mau lagi gini tak, straight. Himmah. Himmah ni penting. Yang menyebabkan apabila kita sembahyang itu dengan cara himmah ni macam mana? Kita kena ada satu muntalak, satu penyebab yang menyebabkan kita boleh sembahyang. Seperti kita beriman dengan akhirat. Dunia ni kecil je. Bila kita boleh beriman dengan akhirat betul-betul, Allah sembahyang. Lain. Takbir kita rasa kita. Jadi was-was hati yang mari duk goda perkara-perkara tu, benda tu remeh je, kecil je. 10 riyal, 100 riyal, nak makan kedah, nak minum kedah, nak pergi yang tepat, benda yang remeh-remeh. Tapi hak tu yang menyebabkan kepala kita duk mikir. Rugi saya. Hati kita rugi kita. Sayang 1000 kali sayang kalau kita biarkan macam tu. Jadi kita ni. Oleh kerana itu kita kena berijtihad. Macam mana? Yang ini yang pertama. Ini makna yang pertama. Iaitu hadirkan hati dengan pasang himmah, semangat kuat. Mentalak daripada itu kita beriman betul-betul dengan akhirat balasan tersebut. Dan kita anggap dunia ni perkara yang amat-amat kecil. Tak besar mana tuan-tuan. Saya ada dengar kadang-kadang, dan saya ada tengok dah pengalaman banyak temu orang macam-macam. Kadang-kadang bila kita temu orang ni, kita tengok orang tu, kita kata kaya, hebat, tapi tak tenang kot. Orang tu nampak ni, tapi nampak gelisah. Kadang-kadang nampak macam ada sesuatu. Bila nak cukupnya? Bila nak selesai? Tak akan selesai. Tuan-tuan, kalau kita diberi segunung emas, nak segunung lagi. Bukan sekilo, segunung. Kalau kita kira dengan segunung tu nak makan apa-apa, tak selesai. Itu sifat dunia. Yang puas hatinya satu, akhirat. Iaitu kalau masuk syurga lah, puas hati. Makna yang kedua adalah, cara kita nak khusyuk ni adalah, kita cuba memahami sebaiknya makna kalam apabila seseorang itu solat dengan hati yang hadir. Ketika itu yang jadi masalahnya, ramai orang hadir pada lafaz tapi tak hadir pada makna. Faham?
Maksud saya, bila kita sembahyang, kita kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah ni, apa kita rasa tentang Allah? Rasa tu bukan makna gigi, bukan makna kecap. Mana kita dengan Allah ni macam mana? Sebagai kawan, sebagai sahabat, macam mak ibu bapa kita, sebagai orang biasa, sebagai tak kenal, itu semua berdasarkan bagaimana makrifah kita dengan Tuhan kita. Saya beri contoh paling mudah. Kita jalan dengan anak kita, masuk dalam hotel, dua orang. Anak kita ni umur 4 tahun atau 5 tahun. Baru pandai-pandai cakap tapi tak tahu kala. Ada seorang cakap depan kita, depan anak kita. Dia kata singa. Ni dalam hutan. Anak kita tak tahu apa. Dia boleh main cekor tanah. Kita dengar kalimah singa tu, muka pucat dah. Itu belum tengok tapak kaki dia lagi. Itu belum dengar dia ngaung lagi. Itu belum tengok lagi ekor dia ataupun kepala dia. Takut dah. Gum dah. Sebab kita kenal singa. Kepala kita kata, pahaman kita kata, singa makan orang. Bahaya singa terkekal. Tapi anak kita tahu tak? Sebutlah apa pun, dia tak tahu apa. Jadi, poin yang kedua yang kita nak katakan adalah, masalah yang berlaku adalah, bila kita salat, ada 3 kedudukan kita. Sebab ni saya cakap ni orang Melayu lah. Kalau orang Arab tu lain lah. Orang Melayu. Ada 3. Kita ambil yang pertama dulu. Takbir Allahu Akbar. Yang pertama, dia taklid je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekadar sebut Allahu Akbar. Maka dia sebut Allahu Akbar. Yang kedua, bila mana dia sebut Allahu Akbar, yang ini dia kata hadiran ma'al lafz. Hadir berserta. Setakat tu. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setakat tu. Jadi ini hak kedua. Tapi hak ketiga, dia bukan sekadar hadir dalam hati dia, tapi dia akan ingat kebesaran Allah itu. Dia tahu Allah itu Al-Ma'bud, Tuhan yang wajib disembah. Sekarang dia bertembung menghadap Allah. Sebagaimana kita bincang, Ali Zainal Abidin kata, ila man unaji, siapa muka. Sebab dia semayang dengan ada Allah. Bila dia ada Allah macam itu, Allah Allah. Tengok sahabat Nabi. Satu hari Nabi temu sahabat dia namanya Harisah. Kalau ada anak, molek beri nama Harisah. Lelaki, bukan perempuan. Ataupun cucu ke siapa dia, nama Harisah. Nabi tanya dia, Harisah, kaifah asbahta? Hei Harisah, bagaimana keadaanmu ni pagi ni? Dia kata, asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah. Saya ni alhamdulillah pagi ni beriman sungguh ya Allah. Rasulullah kata, ya Harisah, inna kulla syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanika. Sesungguhnya setiap sesuatu tu ada hakikat. Apa hakikat imanmu? Di sini ada beberapa jawapan. Salah satu jawapan dia kata, ni orang beriman. Kalau kita tanya, apa hakikat imanmu? Kita marah lalu, mu ingat aku kafir ke? Sebab kita tak tahu. Tapi bila Nabi tanya, kita tengok hakikat iman mengikut pandangan Harisah radhiyallahu an. Apa dia kata?
Ka'anni ra'aitu arsy bariza. Seolah-olah aku nampak arasy Tuhanku ini terpampang. Wow. Kita kalau lalu depan istana negara tengok, besarnya, hebatnya pintu gerbangnya. Tengok. Aku rasa seolah-olah dia bukan maknanya dia tengok ni benda tak nampak, mana boleh tengok ni. Ka'anni ra'aitu arsy bariza. Tengok. Kalau orang dalam hati dia, dalam kepala dia, dalam ingatan dia macam tu, macam mana nak buat? Maksiat takut, tuan-tuan. Begitu juga kata dia. Aku tengok seolah-olah ahlal jannati yatana'amun. Ahli syurga sedang dapat nikmat yang sedap-sedap. Allah, seronok duduk dalam syurga. Lebih pada Allah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok masuk dalam 5 star hotel pun, syurga tu air kaki pun tak ada lah. Maksudnya hebat benar syurga Allah. Kau tu okey lagi. Dia jelmakan juga. Seolah-olah aku tengok ahlan nar yatadawaw. Mereka ni sedang, penghuni neraka ni sedang bertempik dan meraung. Allah, kita jarang tengok orang tepik meraung. Dek kesakitan. Kalau macam tu nak macam mana? Seolah-olah aku sedang berjalan atas titian sirat. Seolah-olah maut sedang memanggilku dan cuba menerkamku dari arah belakang. Bila sebut macam tu, dia sebut dalam 3-4 perkara. Nabi kata apa? Abdun nawwarahullahu qalbah. Ini orang hamba yang Allah cahayakan hatinya. Sah sembahyang dia beza dengan sembahyang kita. Dalam hidup pun dia boleh hidup macam tu. Sementara dia sembahyang. Secara terang-terang, oh ini kan. Sebab bila dia kenal Allah, dia takbir Allahu Akbar tu, dia yakin betul-betul Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ni gapa dia, tuan-tuan? Allah ni gapa? Kita jangan mudahnya Allah Tuhan kita, tapi kita tak percaya balas mana. Kita tak percaya. Walaupun kita kata kita percaya, yalah saya percayalah Allah, betul lah Allah. Gitu. Sebab kefahaman. Tuan-tuan bayangkan. Dalam setengah riwayat, Nabi tidur di kota Mekah. Sedang Nabi tidur, datang seorang lelaki pergi ambil pedang, letak atas muka Nabi. Kejut, hai Muhammad, man ya'simuka an sayfi haza. Wahai Muhammad, siapa yang boleh menyelamatkan kamu daripada pedang aku ni? Aku nak pedang, nak libah dah tamu ni, tapi pengecut kalau bunuh masa tidur ni, biar jaga dulu. Tuan-tuan ingat Nabi pergi melutut ke? Nabi pergi nyembah ke kaki Daksur. Nama orang tu Daksur. Ataupun Nabi pakai ilmu pertahan diri, ngelik, lepas tu gitu terekam, cekek kau. Tumbuk rusuk. Contohnya. Tak. Nabi jawab dengan yakin. Nabi kata Allah. Allah tu apa mana? Dalam keadaan pedang ada tangan orang. Dalam keadaan zahir boleh tetap, faham tak? Tapi boleh Nabi jawab Allah sebab Nabi yakin. Fa'alul lima yuri. Nabi yakin iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Nabi yakin. Hak tu hak maha. Bila Allah jatuh pedang, kita jadi wiri. Tapi kadang-kadang kita terlupa faham.
termasuk saya. La haula wala quwata illa billah. Tengok bila Nabi faham macam itu, kita tengok. Bukan sekali. Itulah kehidupan Nabi. Nabi duduk dengan Abu Bakar dalam gua su ni, tuan-tuan jangan ingat besar surah ni. Gua su tu telur 2 orang lebih sikit je duduk dalam gua kecil. Atas pula berlubang. Orang kafir duduk naik ke atas. Bawah lah, ke depan lah. Ke atas. Kata Abu Bakar, wallahi law ra'a ahaduhum tahta qaddamaihi la ra'ana. Demi Allah, kalau seorang tu tengok bawah kaki dia, mesti dia nampak kita. Tak payah mengendap. Tengok, nampak kepala. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Apa kata Nabi pada Abu Bakar? Nabi sedarkan Abu Bakar untuk naikkan kefahaman tentang Allah. Nabi kata apa? Ya Aba Bakrin, ma zannuka nahnu bisnai. Wahai Abu Bakar, mu jangan sangka kita berdua. Allahu salisuhuma. Tengok. Allahu salisuhuma. Allah. Hamba pengalaman banyak sangat, tuan-tuan. Kalau boleh cuba nak cerita buku memori. Banyak. Tiap-tiap hari ada macam-macam orang temu. Orang kaya, orang miskin, artis, orang gila. Semua ada. Semua ada. Jadi seronok. Hari ni pemandu teksi temu. Macam-macam. Ada seorang tu daripada Iraq. Ni masa saya jadi mufti. Mari. Dia seorang ulama. Dia cerita kat saya. Dia tunjuk dalam ni. Salah satu cerita yang saya ingat, Iraq ni suasana tak aman, tuan-tuan. Bahaya. Kena attack, ambush, kena kidnap. Oh, tu yang main lah kadang-kadang tu. Saya hantar 2 orang sahabat pergi ke Iraq menjadi tetamu. Saya tak kadang-kadang saya hantar je. Kawan-kawan ada surat jemputan, hantar dia tu lah, pergi tu iring dengan tu kereta polis pun gini, jadi masuk dalam hotel tak boleh keluar, jaga pula hirasah yang kuat. Oh, yang main. Dia cerita satu malam dia selepas mayang isyak, dia rasa lain di masjid. Seolah-olah ada satu kepungan daripada puak-puak penentang lah, milisya ke apa. Sudah semayang, orang keluar semua mau balik. Dia rasa tak seronok ni, bahaya ni. Dia duduk dalam masjid. Perkara pertama, mereka putuskan elektrik ni, matikan. Dia duduk dalam masjid. Kemudian mereka datang ramai-ramai tembok ambush dengan senapan. Selepas tembok lama tu mereka senyap nak tahu. Kalau bunyi mengaduh ke maknanya matilah, gini. Senyap. Lalu mereka kata, Syekh, keluarlah Syekh. Tak ada apa. Kami ni nak baik. Tak ada masalah apa. Keluarlah. Gini. Tak ada apa. Pas sudah dia tak keluar, sampailah siang hari. Nak subuh, mereka pun keluar. Saya tanya Syekh, hang duduk mana? Dia kata masa tu Allah ilhamkan aku masuk dalam menara. Duduk dalam menara. Menara kan dia. Saya tanya dia. Saya kata Syekh, masa mu duduk dalam menara, apa perasaanmu? Dia jawab, wallahi, masa tu aku hanya teringat kisah Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ketika di dalam gua Sur,
Itulah aku ingat dalam ayat izhuma fil ghar. Aku bergantung bulat-bulat kepada Allah. Tuan-tuan, bila kita faham macam tu, bila kita takbir Allahu Akbar, kita rasa kebesaran Allah. Ada satu kisah yang saya baca. Ni kisah orang Melayu rasa, kalau tak silap. Kisah seorang lelaki yang kerjanya dia belajar, kemudian kerjanya kelasi kapal. Kelasi kapal ni dia dah main kapal-kapal kecil, main kapal besar ni. Duduk 6 bulan. 6 bulan darat. 6 bulan laut ataupun darat sikit banyak laut dah. Jadi jenis orang gipsi, orang laut dah. Duit banyak. Duduk dalam kapal tu dapat percuma pula. Luar negara musim ni. Jadi dia ni bila balik, dia jadi macam hilang kawalan kehidupan ni. Akhirnya berzina biasa, minum arak biasa. Duit banyak. Duit banyak. Tahu lah. Dan bila bercakap dengan orang, mu ada Allah, Allah, ya. Mana Allahmu? Cabar je. Orang nak jawab, bayar makan. Letak dalam poket 100, 200 riyal, 1000, 2000. Biasa. Jadi dia segah. Hebat. Bila balik, habis orang-orang tak boleh nak lawan dia, duit banyak. Dia boleh buat apa saja. Nak jadi ke cerita, satu ketika kapalnya tu daripada Amerika nak lalu ke belakang laut, nak lalu ke Atlantik. Kapalnya tiba-tiba karang. Biasanya kapal besar kalau karang, dia tak macam kapal kecil. Dia ada pelapung, dia ada ni, ada semua. Dia pun duduk nafsi-nafsi, pegang pelapung, duduk dalam pelapung. Duduk di pelapung tu tuan-tuan. Laut ni lautan Atlantik kalau tak silap, ataupun Pasifik. Saya kena cek balik lah tu. Allah. Ombak tu tinggi. Bukan 2 inci lah. Main 20 meter ni. Lautan. Allah. Masa dia duduk tu dia kata hampir seminggu. Dalam keadaan macam itu dia kata ikan besar-besar mari tepi dia. Tunjuk siri. Kadang-kadang sengaja nguak je. Wah, besar ikan. Ikan kalau kecil kita makan. Kalau besar takut itu. Jangan main je. Jadi makan kita dah. Oh takut. Masa tu baru aku nampak Allah. Masa tu baru aku tahu Allah. Mulut tu zikir Allah tu tak usah kira lah. Baru ingat Allah. Ya Allah tolonglah. Menangis. Atas muka bumi tu kalau mati tu memang ibarat kau keluar daripada Islam lah. Ingat ya Allah sampai pensiun. Akhirnya kelasi nelayan daripada Brazil tengok ambil. Wak masuk di hospital Rio de Janeiro. Duduk di hospital tu dia jadi traumatik. Trauma ni kita kalau main berayung ombak semua gini-gini kalau sudah gitu. Jadi sekarang repum menepak ini. Oh jangan main je. Capur pula teringat ke ikan nganga mulut 14 kali 2-3 jam. Tak tahan lah zikir. Selepas dia selamat, dia okey, dia balik. Dia antara orang yang paling kuat beribadat, paling memahami agama Allah. Sungguh mana kesedaran tentang tauhid kepada Allah. Tengok dia rasa. Sebab itu kita kata takbir Allahu Akbar kalau biasa-biasa je. Kalau kita Allah Maha Besar, biasa je lah. Tapi yang ini bila berlaku penghayatan Allahu Akbar tu, iaitulah kita kata semayang dia tu tinggi ni lah. Tinggi Allah Akbar. Kita tak bincang lagi masalah apabila dia berhenti. Selepas kita takbir sunat, kita berhenti sekejap. Hadis Abu Hurairah kata apa? Nabi bila sudah berhenti selepas daripada takbir,
Nabi baca bila Aisyah, Abu Hurairah tanya. Banyak riwayat, ada 5-4 riwayat. Salah satu riwayat masyhur, Nabi baca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini min khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, jauh antaraku dan kesilapan kesalahanku sebagaimana kamu jarakkan antara timur dan barat. Sucikanlah aku daripada kesalahan-kesalahanku sebagaimana disucikan, dibersihkan baju daripada kotoran-kotoran najis. Tengok. Mula-mula Allahu Akbar, kedua Allah lagi. Tengok masa sembahyang. Allahu Akbar, Allahumma ba'in. Atau dalam yang selalu kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan apa kita kata? Wajjahtu. Saya ambil 2-3 minit lagi. Wajjahtu, aku hadap mukaku kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Tidak cakap Tuhan tukang buat semua hak kecil-kecil ni. Fataras samawati wal ard, yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Yang macam ni lain, tuan-tuan. Ini penghayatan. Jadi inilah perkara yang kalau kita nak tengok bagaimana mereka bila semayang, mereka menghadap Allah. Mereka betul-betul dengan bacaannya, dengan penghayatannya, dengan kefahamannya, itu tak masuk maksud mereka berdiri. Maksud mereka rokok, maksud mereka sujud, gerakan tangan kaki mereka, mata mereka, itu semua merupakan bentuk ta'zim dan kita rasa haibah kepada Allah. Masa itulah sembahyang kita ini insya-Allah kita harap kita dapat pahala. Tuan-tuan, doalah kepada Allah. Salah satu doa yang tuan-tuan kita pakai doa, Ya Allah, ya Tuhanku, sebelum aku menemui kamu, kurniakanlah kepada aku walaupun hanya sekali rasa khusyuk dalam sembahyang sehingga aku merasa lazat dalam ibadat kepada Allah. Mudah-mudahan sekali itulah yang dapat saya sampaikan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din al-muntawi. Allahumma jannibna al-ladzina. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.